Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang untuk semua leader-leader yang kita dalam hall hari ini. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Puan Nadia, Kursi Majlis dan Mr. Presiden kita. Mana? Oh, kursi tu. Dan semua master-master di bahasa hadapan dan juga semua leader-leader dalam ni. Alhamdulillah akhirnya kita berada dalam satu event Syakli yang besar kan, BLNC ni kan. Besar tak BLNC ni? Lain kan perasaan bila kita hadir depan depan, jumpa di depan ni compare tu kita tengok skrin je? Ya, betul tu Master. Kalau kita tengok hari ini, ramai sangat leader-leader yang semangat sangat datang. Muka-muka baru pun ada juga. Siapa sini yang betul-betul excited datang pada hari ini? Angkat tangan. Sebenarnya, kami sendiri pun yang dah 7-8 tahun dengan Syakli ni, kalau datang event Syakli macam BNC pun memang rasa macam first time. Kan? Memang excited yang sama. Betul sangat-sangat Master. Jadi, you all kena pastikan hari ini bila semua saja yang keluar daripada hall hari ini dah dapat something yang berharga. Okey, baiklah. Hari ini saya nak bercakap bukan tentang company, bukan tentang uplines, bukan juga tentang downlines ataupun sidelines. Tapi hari ini saya nak bercakap tentang seseorang. Seseorang yang kita semua dah kenal lama sejak daripada kecil, budak-budak, remaja, dewasa dan hingga kini kita memang kenal dia. Agak-agak siapa? Boleh teka tak? Kalau anda semua nak tahu, sebenarnya hari ini saya nak bercakap tentang diri kita sendiri. Kita dah tengok kan video awal-awal tadi, apakah sebenarnya kisah yang nak disampaikan? Ia kisah benar di mana seorang yang bernama Jamie Siminoff. Dia ni kena reject sekali dengan produk-produk dia oleh semua jerung yang kaya dalam bisnes. Tapi apa jadi? Selepas daripada 5 tahun, dia datang balik sebagai jerung sama seperti jerung-jerung yang pernah reject dia dulu. Duduk di barisan kerusi yang sama dengan orang yang pernah tak yakin langsung dengan produk yang dia bawa. Adakah lepas dia kena reject dulu, dia terus give up? Keluar daripada pintu, terus menangis? Terus rasa diri ni tak ada apa-apa kelebihan? Adakah lepas dia rasa produk dia tu tak bagus, terus rasa susah nak jual? Adakah dengan kata-kata orang tu sudah cukup membuktikan yang dia ni langsung tak ada apa-apa kekuatan? Tidak. Mungkin dia ada rasa sedikit kecewa, tapi yang pastinya sekarang kita dah nampak dia keluar saja daripada bilik syok tu dengan membawa kekuatan yang dia membawa produk yang berguna dan terbaik untuk membina sebuah bisnes. Untuk membina sebuah bisnes dan bercita-cita untuk memiliki empire yang besar, semuanya bermula daripada kekuatan diri sendiri. Apa yang ada pada Jamie Siminoff tadi menunjukkan yang dia ni memang sudah ada kekuatan yang hari ini telah membantu dia menjadi seorang jutawan yang berjaya. Ibarat seperti sepohon pokok, lama kelamaan daun-daun pokok akan mula lebat. Ranting-ranting akan mula bercambah. Buah-buahan akan mula tumbuh. Burung-burung pula akan mula menghinggap untuk berteduh. Untuk menahan semua berat beban tu, mestilah perlu ada batang pokok yang kuat, yang kukuh, betul tak? Kalau akar di dalam tak kuat, apa jadi? Habislah runtuh semua. Besar mana pun empire kita, kalau kekuatan diri sendiri setiap seorang dalam tu dah goyah, ia akan tumbang juga. Sebab kita tak boleh mengharapkan kepada kekuatan orang lain untuk berdiri teguh.
Kita tak boleh mengharapkan kekuatan upline. Kita tak boleh mengharapkan kekuatan downline untuk grup kita berkembang. Bisnes kita, kekuatan kita. Jangan bagi kekuatan tu pada orang lain atau orang lain yang menentukan kekuatan kita. Saya bagi contoh. Kalau upline datang bagi semangat dekat kita, kita pun rasa macam semangat. Okey, kejaplah rasa semangat. Tapi bila upline busy tak sempat nak follow up ataupun bagi semangat dekat kita, kita pun terus jadi menyepi diri. Maksud kekuatan diri ni adalah bila hanya tinggal kita sahaja dalam grup bisnes sekalipun, kita masih boleh survive dalam sales, kita masih boleh kembangkan semula grup menggunakan kekuatan diri sendiri. Bila masing-masing membina kekuatan diri sendiri, tak ada sebab pun sebenarnya untuk sesebuah grup bisnes akan jatuh. Betul tak? Sebab setiap daripada ahlinya sangat yakin dengan kekuatan diri sendiri sampaikan kalau semua bekerjasama dalam kumpulan, hasilnya akan terus meletup. Macam mana nak jadi kuat dalam bisnes Shaklee? Ini adalah antara soalan yang sangat kerap yang saya terima daripada dulu sampailah sekarang. Macam mana saya boleh tetap buat sales walaupun dalam waktu bisnes tengah slow? Bagi saya sendiri, saya cuba tanamkan dulu dalam kepala bahawa bisnes yang saya nak buat ni adalah bukan sesiapa punya, tetapi saya yang punya. Syarikat saya, produk saya, sayalah presiden. Minta maaf Mr. Leong. Apa pun jadi, saya mesti gunakan seluruh kudrat saya yang ada untuk menaikkan bisnes saya. Saya akan bawa semua kekuatan yang ada dalam diri saya untuk bangunkan bisnes. Saya serap segala kekuatan yang ada di sekeliling saya. Contohnya suami, terima kasih sayang. Sama-sama. Terima kasih mak dan ayah. Daripada upline, terima kasih Mas Nana dan Mas Liana. Daripada downline dan juga daripada company sekalipun untuk membantu membina lagi untuk diri sendiri. Sebab macam saya cakap awal tadi, kehadiran, kekuatan daripada orang lain ni mungkin hanya sementara, datang dan pergi, turun dan naik. Tapi yang boleh kekal adalah kekuatan diri sendiri. Sebab itu kita perlu belajar dan serap kekuatan orang lain untuk menguatkan kekuatan diri sendiri. Kita perlu banyak eksplor ilmu, tips, teknik-teknik dari orang sekeliling dan tanam betul-betul dalam diri. Bila kita dah buat semua ni, kita akan lebih rasa sayang dengan bisnes sebab kita dah korbankan segala kekuatan untuk bisnes. Dan yang paling penting, kita takkan biarkan bisnes kita berhenti. Kita tak akan biarkan bisnes kita patah riuh. Bisnes yang lahir daripada kekuatan diri sendiri takkan mudah jatuh sebabnya asasnya adalah diri kita, bukan daripada orang lain. Dalam 7 tahun saya dengan Shaklee, saya pun sedang membina kekuatan diri. Sebab apa? Sebab cabaran semakin hari semakin besar. Jadi, ia perlukan kekuatan yang besar untuk kita hadapi. Yang kedua, don't call me lucky if I am walking while you are sleeping. Jangan cakap saya bernasib baik bila mana saya masih lagi bekerja di saat anda sudah tidur. Jangan cakap sale orang banyak kalau mereka post marketing bertubi-tubi, tapi kita hanya buat post marketing sekali, kemudian mengharapkan sale datang mencurah-curah. Salah satu kekuatan yang semua orang tahu, tapi nak jaga sangat susah, iaitu passion dan effort. Passion ni, kalau tak diasah,
mungkin akan menjadi poison. Yang meracun minda, kita menjadi lemah. Saya bagi contoh. Pada mulanya, kita ada passion nak sharekan tentang perjalanan untuk kuruskan badan. Tapi atas sebab-sebab tertentu, passion tu tukar jadi malas. Last-last, berat badan kita pula yang naik. Sebab tu, ada yang terasa ke? Tak ada kan? Sebab tu, kadang-kadang passion tu kena renew. Saya bagi contoh diri saya sendiri. Macam mana saya memanfaatkan Hello New You set, iaitu set untuk turunkan berat badan. Bukan senang nak sampai ke tahap level nekat untuk turunkan berat badan. Semua orang mungkin boleh kuruskan badan, tapi mungkin tak semua orang mampu untuk nekat. Setuju tak? Bagi saya, inilah passion yang saya letak sampaikan saya sanggup kuruskan badan yang dah lama berada di awang-awangan. Hari tu, saya dapat satu komen daripada netizen di Instagram. Nak tahu tak? Betul ke nak tahu? Saya dapat satu soalan, dia kata macam ni. Kenapa Irene dah lama buat bisnes Shaklee tapi baru sekarang nak kuruskan berat badan guna set Shaklee? Dulu tak fikir ke untuk turunkan berat badan? Tersentap saya dengar. Tak tahu saya nak block ke saya nak delete ke komen tu. Sebabnya jawapan dia mudah je. Nak tahu tak? Jawapan dia, ikut suka saya lah bila saya nak turunkan berat badan, betul tak? Badan kita kan? Ada juga bisa. Sebenarnya kenapa? Sebab waktu sekarang ni, bila Shaklee wujudkan Hello New You set, saya rasa dah sampai masanya untuk saya keluar daripada comfort zone saya yang selalu sebelum ni saya selalu score set untuk turunkan, set hamil, set berpantang dan set menyusu. Kalau ikutkan, waktu tu zaman dah berlalu. Anak-anak saya pun sebenarnya dah besar. Jadi, set Hello New You set ni lah yang saya boleh apply sekarang. Saya kena tunjukkan living proof supaya saya yang kena kurus dulu, barulah downline pun akan mengikut. Betul tak? Lead by example. Dan hasilnya, saya berjaya turunkan berat badan dan saya dapat close deal beratus-ratus set Hello New You set dalam tempoh sebulan. Inilah salah satu contoh kekuatan diri kita yang boleh kita pupuk. Effort pula. Kalau kurus sahaja tapi tak ada effort untuk share dan buat sales, tak guna juga. Jangan cakap itu effort kalau tak cukup 100%. Macam mana nak tahu cukup 100% effort? Selagi mana kita belum dapat sales yang memuaskan, selagi belum capai daily target, selagi kita belum rank up ke next level, itu maksudnya belum cukup 100% effort. Mungkin ada leaders yang ada goal yang kuat, tapi tak tahu nak buat apa. Sebab tu pentingnya jadikan bisnes kita ni sebahagian daripada rutin. Bila kita jadikan rutin, dah tentu kita akan jadi lebih natural dan kita akan tahu nak buat apa. Saya bagi contoh, macam saya, pagi-pagi mesti start dengan Shaklee. Pagi Shaklee, tengah hari Shaklee, petang Shaklee, malam Shaklee. Saya letakkan rules dalam diri saya supaya saya lebih berdisiplin. Setiap pagi, saya letakkan pukul 8 ke 10 pagi, saya mesti dah muncul dekat media sosial. Post tentang rutin saya bersama dengan bisnes Shaklee. Tak pernah skip. Setiap hari, saya buat. Daripada 2016 sampailah sekarang. Daripada saya distributor biasa dan sampailah sekarang saya dah ada empire dan menjadi master coordinator. Saya tetap buat rutin yang sama. Jadi,
Macam mana nak cari kekuatan diri ni sebenarnya? Boleh tak saya nak minta semua orang dalam hall ni cuba renungkan sekejap pengalaman kita hidup yang lepas-lepas. Fikirkan tentang masa-masa apabila anda sedang menghadapi cabaran dan kemudian anda berjaya hadapi cabaran tersebut. Contoh, masa anda nak rank up sebagai supervisor, apa effort yang kita buat untuk capai 3000 UV? Kalau anda mampu flashback dan ingat balik apa yang terjadi masa tu, itulah sebenarnya kekuatan diri yang ada dalam diri kita. Kekuatan yang mungkin diberikan Tuhan sebagai kebolehan semula jadi ataupun kekuatan yang muncul di saat kita sedang menghadapi cabaran tersebut. Bagaimana kita nak capai ataupun polish kekuatan diri? Cari, gali peluang untuk menggunakan kekuatan. Tonjolkan diri kita supaya orang boleh nampak apa yang kita buat. Kita kena berani lead supaya daripada situ orang ramai termasuk customer dan prospek boleh nampak yang kita ni hanya sekadar jenis leader ataupun hanya sekadar follower sahaja. Maka kalau setiap leader dalam dewan ni sudah ada kekuatan diri masing-masing, apa sebab kita semua ataupun grup kita akan rebah? Ada sebab tak untuk rebah? Betul? Saya suka confidence. Baiklah, jadi isteri saya telah highlightkan tentang kekuatan diri sendiri yang membolehkan untuk kita berada dalam bisnes Shaklee ini. Dengan salah satu caranya yang dia cakap tadi adalah dia menyerap kekuatan saya. Sebagai partner dan sebagai suami lah kan. So, macam mana saya ni sebagai business partner yang telah diserap kekuatan dia, Sabar. jangan gelak. Presiden pun gelak. Adakah kekuatan saya habis macam tu je? Tak, betul tak. Sebab kekuatan lelaki tidak akan pernah habis. Betul tak lelaki? Bising sikit. Okay, thank you. Kekuatan lelaki sentiasa boleh reproduce. Betul tak? Kena ingat tu. Okay, sebagai suami, apa yang saya bawa dalam bisnes ni sebenarnya? Ini mungkin untuk suami-suami yang hadir dalam ni, saya boleh share, kan? Saya teringat sebenarnya waktu dulu, sebelum saya join bisnes Shaklee dengan wife saya dalam 7 ke 8 tahun yang dulu, ada orang kata dekat saya, masa tu disebabkan bisnes waktu tu saya tengah jatuh. Barulah sebab saya terpaksa join bisnes Shaklee ni. Sebab orang kata masa bisnes lain yang sebelum tu dah jatuh kan. Sebenarnya, benda tu tak betul pun. Dia bukan macam tu. Masa tu sebenarnya, bisnes saya sedang bangun. Dia bisnes jatuh bangun dalam bisnes biasa kan, naik turun. Tapi waktu tu sebenarnya saya tengah nak bangun. Saya dah reorganize, saya dah fokus nak buat satu bisnes tu, iaitu tailoring lah masa tu. Kedai pun saya dah renovate balik, dah keluarkan modal kan, dah siap partition semua, ada office semua, dan saya dah set target dah, visi saya, mission saya. Maksudnya bisnes masa tu saya tengah nak bangun, nak berkembang. Tapi bila saya duduk balik dengan wife saya, slow talk, bincang heart to heart, entah macam mana saya boleh decide masuk dalam Shaklee juga. Tapi saya nak masuk dalam bisnes Shaklee tu, of course lah, first kali bila saya dah bincang, saya dah tengok living proof dalam Shaklee kan, dah berjumpa dengan master-master otai kita. Saya jenis memang kena tengok depan-depan baru saya percaya. Saya tak boleh tengok sekat gambar, oh Haji Rasulullah pergi US, saya nak jumpa, betul ke Haji pergi US? Macam tu.
Jadi bila saya, ni sebagai suami ya, bila saya nak masuk dalam Shaklee ni, saya tak bawa dengan tangan kosong. Untuk suami-suami semua, kalau you nak join business Shaklee, jangan datang macam kain putih, suci macam tu, jangan. Kita tak suci, walaupun kita kuat. Jadi apa yang ilmu saya ada sebelum tu, saya bawa sekali. Ilmu yang bisnes saya sebelum ni, tak kisahlah apa ilmu jenis pun saya bawa. Contohnya, macam idea kita kan, skill kita, kita cuba untuk adapt dengan bisnes Shaklee. Whatever bisnes sebelum tu, kita cuba adapt dengan bisnes Shaklee. Sebab apa? Sebab bisnes Shaklee ni, siapa berdehem? Sebab bisnes Shaklee ni sangat strong. Bisnes yang sistematik, bisnes orang kata apa, yang ada business plan dan marketing plan yang jitu. Bodek sikit lah. Sebab tu sebenarnya, disebabkan bisnes Shaklee sangat kuat, kalau kita tak cukup kuat, kita akan ditendang, terpelanting keluar dalam bisnes ni. Sebenarnya. Kita kadang salahkan orang lain, sebenarnya kita yang tak kuat. Jadi sebenarnya tahniah kepada leader dalam ni semua, sebab semua inilah leader-leader yang kuat yang boleh stay dalam bisnes Shaklee ni. Kita dah berjaya adapt dalam bisnes yang sangat strong. Bukan senang yang dah terplanting itu, maksudnya kita faham-faham lah. Dia tak mampu nak bawa bisnes ni sebenarnya. Okey. Jadi apa peranan sebenarnya partner dalam bisnes ni sebenarnya? Peranan sebenarnya untuk kita lagi grow kan. Rugilah kalau saya masuk dalam bisnes Shaklee, tolong wife dia di tahap yang sama je kan. Orang lelaki ni masuk kena bawa perubahan. Ingat tu. Yang kedua kena ingat. Tapi sebenarnya bila saya dah lama-lama join dalam bisnes Shaklee ni, saya dah mula sesuaikan diri. Sebenarnya saya pun rasa sedikit selesa. Sebab bonus boleh dapat 50-50. Boy. Ada yang 40 je. Boleh tengok car bonus masuk setiap bulan. Boleh pergi trip Shaklee setiap tahun. Walaupun first trip dulu masa dia pergi Jepun, dia tinggalkan saya. Alhamdulillah lepas ni pergi Jepun. So, boleh follow boleh. Dan saya rasa macam saya ni memang berperanan sebagai supporter biasa. Sebab dah selesa, tolong sikit macam tu kan. Rasa macam kata apa, saya rasa memang bisnes ni bisnes dia je. Ada tak yang suami rasa macam tu? Tak ada. Okey. Sebenarnya sampailah satu tahap saya mula sedar, walaupun saya sebagai suami, sebenarnya ini pun memang bisnes saya. Kan? Sebab apa? Rugilah dulu kalau saya korbankan saya punya bisnes yang dulu tu, saya jual bisnes saya yang beratus ribu, saya dah keluarkan kos tu. Tapi bila saya join Shaklee, saya hanya sekadar jadi bantu kat tepi dia je. Tak berbaloi dengan benda yang saya korbankan, saya duduk sebelah dia, tolong-tolong macam tu je. Tolong apa? Ha? Juga. Kita kena take the lead juga. Bagi siapa yang ada suami kat sini, kita kena ubah mindset tu. Ubah mindset bahawa bisnes Shaklee ni, bisnes isteri kita tengah bawa ni memang bisnes kita juga. Kena ubah mindset tu. Saya pun susah nak ubah mindset tu sebenarnya. Sekarang alhamdulillah lah. Suami bukan lagi sekadar pembantu atau supporter yang jadi cheerleader je. Faham? Kita bukan lagi cheerleader yang cheer dekat isteri masa dia happy menang gol bar.
Dan kita bukan lagi sekadar peminjam bahu kat isteri di saat dia sedih tak menang iPhone. Sedih dia, saya pujuk tu letak dia. We both own the business. Masing-masing berhak bagi idea. Tapi kalau berbeza pendapat tu, biasalah kan, bercakaran sikit tu biasa. Kalau macam saya, nak settle kan, saya belanja dia Sukiya je. Yang daging pusing-pusing tu kan, lepas tu terpanting kena muka orang tu. Biar masing-masing anggap salah seorang adalah pembantu. Saya rasa saya bos dan dia pembantu saya. Dan isteri anggap dia bos, saya pembantu. So, okeylah dua-dua boleh jadi bos kan? Ini memang bos ni, topi pun. Okey, apa pula peranan bersama kita dua orang ni untuk kukuhkan bisnes ni? Apa peranan dia? Jadi kedua-dua bila dah jadi bos ni, of course kedua-dua akan tonjolkan kekuatan masing-masing kan. Kita bukannya hanya mengharapkan atau menumpang kekuatan partner kita. Sebab bila dua-dua dah jadi bos ni, kita of course nak tunjukkan kelebihan masing-masing. Apa yang saya, ada perkara yang isteri saya, apa ni? Saya tahu perkara yang isteri saya buat, dia buat. Dan isteri saya tahu apa yang dia tak mampu buat, saya buat macam tu. Ayat tunggang langgang sikit lah, tak apa. Contoh isteri saya memang dia pandai lead buat kelas online kan. Atau coaching di WhatsApp ke dan Zoom ke. Tapi setiap kali offline coaching, saya yang akan ke depan. Saya akan bercakap dan explain tentang bisnes kat dalam online. Sebab bila saya join Shaklee ni, memang saya lah yang sebenarnya akan bedah semua business guide, product guide semua kan. Siapa yang sini tak pernah lagi buka business guide Shaklee? Dah buka nasib baik. Ni bukti leader-leader yang kuat ni. Sebab saya dulu pun dah bertahun baru saya buka koyak plastik tu. Baca business guide tu, oh macam ni, bonus macam ni, dapat macam ni. Dan bila saya faham tu sebenarnya memang senang faham, sangat mudah. Siapa yang faham business guide tu, dia memang takkan tinggalkan business Shaklee ni. Dia tahu macam mana nak buat duit dalam business Shaklee ni. So lama kelamaan, saya pun dah biasa dan mula sedar dan inilah peranan saya sebagai suami lah dan bukan lagi sebagai support saja. So, okay, ya, suami-suami semua. Jadi bila semua tu kita dah berperanan semua apa semua, macam mana kita nak survive dalam bisnes Shaklee yang sekarang ni. Waktu PKP kita duduk macam ni pun boleh survive. Betul tak? Masa siap berkebun boleh survive. Idola saya. Kuatkan diri, ikut kita punya naluri, intention kita. Contoh, kalau kita ni memang ada tim yang besar dan kita ada skill leadership yang power, kita fokus kat leadership. Ini kalau waktu mungkin grup tengah goyah ke apa kan, kita tengok balik kekuatan diri kita, adakah kekuatan aku ni leadership? Kita gunakan kekuatan leadership tu untuk bangunkan balik network kita. Okay? Kalau kekuatan kita adalah sales, kita gunakan balik kekuatan kita tu as a sales person. Kita buat balik sales dengan baik, fokus kembali dekat sales, cari balik customer. Kita bina balik trust customer untuk beli dengan kita. Walaupun masa tu orang kata bisnes tengah slow sekalipun, kita berjaya buat sales. Contohnya, dia seolah macam kita nak buka kedai makan kan. Kita memang kena pandai masak dulu. Jangan tak pandai masak, buat kedai makan. Sebab apa? Bila tukang masak kita lari, dengan selamba yang kita boleh masak kat belakang. So, kedai dan sales kita boleh tetap berjalan. Kita, contoh macam sales person kan, mungkin Master Irene dia ada kelebihan sikit dekat personal sales dia. Anything happen, setiap hari mesti sales masuk. Dia takkan biarkan
Kata apa, dalam satu hari tu, duduk termenung tak buat sale, tunggu customer, dia takkan biarkan. Ingat, we own the business. Not our employee, not our network. Trust is to develop strongly. Maksudnya sebelum kita nak bina kerjaya dalam Shaklee, diri sendiri dulu perlu jadi kuat. Diri sendiri kalau kita nak kekal dapatkan income ribuan ringgit dalam bisnes Shaklee, kita perlu ada network yang kuat. Untuk kita bina empire network yang besar, jangan sesekali quick bisnes kita. Masa itu emas, lagi lama kita stay lagi berharga hasil yang kita akan dapat. Selepas daripada ni, boleh tak semua orang kembalikan zaman kegemilangan masa kita kuat dulu? Boleh tak? selepas ni semua boleh jadi kuat semula? Boleh? InsyaAllah kita kuat. Bisnes kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.